Selamat datang yang baru join. Sekarang pukul 5 Pukul 5 hari ni 28 Mei. Berlaku peristiwa Istiwa Al-Azam, iaitu di mana matahari akan berada tegak di atas Kaabah. Pukul 5 5. Okay, kalau ikut Jabatan Ukur 5.18 petang waktu Malaysia. Ya 5.18 petang. Itu ikut, kalau kita ikut maklumat daripada Jabatan Ukur lah. Ada juga saya tengok kalau daripada yang adalah poster-poster lain, ada juga yang bagi 5.16. Okey, hari ni Istiwa Al-Azam. Jadi mana-mana dekat satu dunia mana-mana yang boleh nampak matahari. Kalau waktu sekarang ni dia tengah malam, tak dapat lah. Contohnya kat sekarang ni, kat mana tengah malam? Kita pukul 5. Kat mana belah negara mana yang sekarang ni sedang malam? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. USA tengah malam ke? Ataupun dia masih pagi kan? USA dia belum nampak matahari lagi kan? Dia belum siang lagi kan? Jadi dia tak dapat lah. Tak dapat lah nak merasa fenomena Istiwa Al-Azam ni. Macam kita, Malaysia, Jepun, India, mana lagi? Turki kan? Sekarang ni tengah siang. Jadi boleh ambil peluang ni lah, kita gunakan bayang-bayang matahari untuk tengok kita punya arah kiblat. Tapi ada yang salah faham dia ingatkan masa peristiwa Istiwa Al-Azam ni arah kiblat berubah. Tak arah kiblat tu dia sama je. Cuma yelah, sebab kita dah zaman sains teknologi tahun 2000 kan, zaman milenium, kita dah biasa dah gunakan kompas, gadget, smartphone. Gunakan semua peralatan tu untuk nak check kita punya kiblat. Tapi peristiwa Istiwa Al-Azam ni kita menggunakan fenomena alam. Gunakan bayang-bayang matahari je. Sama juga macam kalau contoh kan, kita nak tahu sekarang dah waktu asar belum. Kalau tanpa jam, mana orang dah tak tahu sekarang. Kebanyakan orang dah tak tahu. Padahal kita ukur lah, kalau bayang-bayang tu lebih tinggi, lebih panjang daripada kita. Macam contoh kat depan ni ada hammer kan, tukul besi kecil. Kalau kita ukur bayang-bayang tu dia lebih panjang daripada tukul besi tu, maksudnya dah waktu asar lah. Sekarang dah pukul 5, dah confirm lah waktu asar. Tapi sebab kita ada jam. Bayangkan kita tak ada jam kan. Bayangkan kita tak ada jam, macam ni kita nak tahu waktu asar? Macam tu lah. Jadi kadang-kadang ada je macam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salih Fadil. Salih Fadil ni adik saya. Okey, boleh ni lah, share lah kita punya saya punya live ni kan, untuk kita sama-sama tahu, ambil kesempatan bagi tahu hari ni ada peristiwa Istiwa Al-Azam. Ashraful Rapul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ashraful Rapul. Okey, hari ni peristiwa Istiwa Al-Azam, yang mana kita boleh gunakan bayang-bayang matahari ni untuk cek arah kiblat lah. Okey.
Afiq Afandi, terima kasih bagi pengerus. Okey, terima kasih. Banyak dia bagi pengerus. Syiar kiblat. Ya betul, syiar kiblat. Syiar kiblat kat sini paling senang saya letak hammer je lah. Apa, tukul besi Warrington. Betul ke? Betul lah kan? Tu bukan tukul besi kuku kambing, tukul besi Warrington. Tukul Warrington. Kadang-kadang sebelum macam tahun-tahun sebelum ni saya gunakan je tembok ni kan. Yang ni. Lepas tu bayang-bayang dia kat situ. Bayang-bayang dia kat sini kan. Saya tinggal marking je lah. kat sini mendung. Kat mana tu mendung? Kat tempat saya semalam kemarin mendung. Tapi hari ni Alhamdulillah. Nampaknya cuaca mengizinkan. Agak cerah Harap bertahan lah kecerahan ni sehingga pukul 5.18. Dia setahun 2 kali 28 Mei pada 5.18. Esok ada lagi, esok dah tak ada. Saya dekat BP juga, cuaca pun okey je. Saya pun kat BP. Esok dah lain, esok dia dah lari. Dia 28 Mei. Sekali lagi akan berlaku pada 16 Julai. 16 Julai nanti berlaku juga pukul 5.28 petang. Bukan, 5.26 petang. Hari ni 5.18 petang. 28 Mei 5.18 petang. 16 Julai 5.26 petang. Cantik Tomba bang. Tomba tu apa? Maksud saya bulan Mei. Macam mana nak tahu arah mana kiblat saya pun tengah buat ni. Okey, cara dia macam ni lah. Macam contoh, paling senang macam ni lah. Saya letak tukul besi ni. Tukul besi tu, lepas tu bayang-bayang tu macam tu. Ke sana lah. Mengarah kepada objek yang kita letakkan tu lah. Tu. Macam ni anak saya tengah letakkan kompas sajalah. Dia nak tengok berapa dia punya apa. Azimuth. 29 berapa patutnya. Cuma masalah dia biasanya kat lantai ni kan ada ni. Ada BRC. BRC tu dia besi kan. Kadang-kadang akan efek kita punya kompas. 5.18 kalau mengikut jabatan ukur 5.18. Tapi ada juga poster-poster yang letak 5.16 Cuba letakkan kompas telefon di sebelah kompas tu, boleh tengok ada error tak? Semua ada error. Sebab apa? Sebab lantai ni bawah dia ada BRC, ada besi kan. Jadi dia akan efek Tak tengok matahari juga ke? Maksudnya apa? Teropong matahari ke? Tak apalah. Sebab kalau nak tunjuk apa yang diteropongkan tu silau. Silau. Pak, sini hujan. Kat mana hujan tu? Kat mana mendung? Kat mana hujan? Tak apa, benda ni dia berlaku tiap-tiap tahun Setahun 2 kali 28 Mei pukul 5.18 petang. 16 Julai 5.26 petang. Jadi dah boleh save lah. Dah tiap-tiap tahun boleh. Kuala Kerai Kuala Kerai hujan Kuala Kerai hujan Apa, kita kongsi-kongsi lah dengan kawan-kawan yang mana tak hujan. Macam contoh saya kat sini Alhamdulillah cerah. Semalam mendung. Semalam kemarin mendung. Tapi hari ni Alhamdulillah Kedah mendung Kedah mendung. Okey, Kedah tak ada rezeki lah Tak apa. Johor Bahru cerah. Alhamdulillah Johor Bahru cerah. Okey Okey, boleh ni boleh share live ni, kita sama-sama kongsi. Astrozin, waalaikumsalam Astrozin. Okey, boleh kongsi live ni untuk apa? Sabah cerah Sabah cerah. Alhamdulillah, boleh check. Sabah cerah. Sabah 5.18. Sejam lagi korang mau maghrib sudah kan? Awal. Hulu Langat pun cerah. Alhamdulillah. Okey, boleh boleh letakkan cawan yang melengkung tak boleh
Kena letakkan benda yang bentuk tegak lurus lah. Okey. Macam ni contoh senang je, saya pakai tukul besi. Sebelum tu saya pakai tukul besi je. Kadang-kadang saya pakai dia tembok kat tepi ni. Grill tu boleh je, bayang-bayang tegak-tegak macam tu boleh je kita ambil. Pasir gudang mendung, alamak, tapi manalah tahu kan 5.18 nanti dia akan memberi laluan ke, manalah tahu kan. Saya pacak kayu je, alhamdulillah cuaca terang. Hanadiu pacak kayu. Okey, jangan pacak sengit sudahlah, pacak tegak Meru Kelang cerah juga bang. Okey RJ, okey boleh try buat. Benda ni setahun 2 kali je. Kita saja-saja je. Slow-slow bayang-bayang tu mula condong slow-slow. Betul. Kalau perhati tu dia akan slow-slow kan. Dia akan slow-slow nanti 5.18 korang marking lah situ. Saya dah standby kat sini. Ada selotip hitam. Saya tekan selotip. Tiap-tiap tahun biasanya saya buat. Kadang-kadang 28 Mei. Kadang-kadang 16 Julai. Tengoklah rezeki bila yang tak hujan. Tapi saya letak je kompas kat atas lantai tu. Saja je. Tapi memang kita tahu dia akan lari. Lagi 7 minit lagi 7 minit. Betul. Hanadiu. Betul lagi 7 minit. Nak bayang. Letak je lurus. Kan depan tu boleh ni. Ini kan je. Tapi ikut je lah. Ikut macam tu. Okey. Tapi memang lari. Sebab lantai saya ni bawah ni ada BRC. Nak cun, korang letaklah atas meja kayu yang tak ada besi ke apa. Buatlah atas tu. Kartunis cikgu, terima kasih buatlah mengingatkan saya untuk cari arah kiblat. Kita itulah bila kita kata cari arah kiblat, kadang-kadang nanti dia ada yang salah faham. Dia macam kenapa kiblat ada berubah ke? Tak. Kayu dengan apps kiblat lain lah. Sebenarnya bukan apps kiblat tu lain. Tapi kita punya gadget tu sebenarnya dia tak calibrate. Sebenarnya kadang-kadang kita punya gadget kita tu dalam sensor dia, sensor kompas kat dalam tu dia tak calibrate. Dia lari-lari. Banyaklah faktor dia. Kadang-kadang dia memang sebab tak calibrate semata-mata. Kadang-kadang ada faktor lain yang mengganggu. Macam saya kat sini lantai ni bawah dia ada BRC, jadi memang akan terganggu lah. Sebab kompas ni konsep dia menggunakan daya magnet. Sama je dekat handphone tu pun dia gunakan daya magnet. Tapi daya magnet ni kalau ada besi berdekatan dia akan terganggu. Jadi sebab tu kalau kita panggil orang untuk ukur yang arah kiblat tu pun sama juga, lebih kurang macam ni Dia akan letak macam ni benang dengan ladung. Macam tu. Okey. Live teropong bukan ke malam ni. Tak tahu jugalah. Tengoklah kalau rajin. Tengoklah kalau tak sibuk. Okey boleh, korang dah boleh ni boleh dah boleh standby. Sekarang dah 5.13 5.13. Lepas tu korang marking sendiri nanti 5.16 dengan 5.18 tu ada beza tak? Jauh tak beza dia? Okey. Ada beza. Satu okey, kalau macam ni dekat handphone dia kata 256. Kalau hand dekat sini dia kata 27 berapa? 271. Padahal kita tahu 293. Memang lari lah. Dia lari tu bukan pasal arah tu lari, tidak. Macam saya cakap lah tadi, faktor objek-objek besi yang ada dekat kawasan-kawasan berdekatan dengan kompas yang kita gunakan. Kelantang mendung tak boleh tengok. Okey, tak apa. Save the date. Kita ada setahun 2 kali 28 Mei pukul 5.18 petang dan sekali lagi pada 16 Julai pukul 5.26 petang. Setiap tahun Setiap tahun. Jam 5.15 setiap hari ya bang, kalau tengok arah
bayang ke kiblat Oh, 5.15 setiap hari. Tak juga. Tak. Sebab matahari kita ni kalau kita perhatikan betul-betul, setiap hari tempat terbenam dia bukanlah pada titik yang sama dia lain-lain. Situ semua berlaku disebabkan kita punya planet bumi ni paksi dia condong dia tak tegak, dia condong 23 darjah. Jadi itu yang menyebabkan ada berlaku macam kita kat khatulistiwa tak rasa sangat lah. Kalau negara-negara yang macam Jepun ke apa, dia ada solstice utara, solstice musim panas, solstice musim sejuk macam tu lah. Hampir tegak bayang-bayang tu dengan kayu. 290 Sepang. Tak ada matahari apa ni, Hairan Raihan. Tak ada matahari hari ni, mendung je kat rumah ni. Alah, penyapu boleh ke? Penyapu boleh kalau boleh tegakkan macam tu. Amal Art mendung. Amal Art Kelantan ke Terengganu Ya, tadi dia orang cakap yang belah Kelantan pun mendung. Tadi mendung, sekarang dah cerah. Alhamdulillah, boleh try. Nasrul Naif, kat sini hujan. Alamak. Guna penyodok boleh. Bang, ritual apa ni? Ritual apa Nagori mendung, Negeri Sembilan mendung. Ini ritual. Okey, Alex Ma, terima kasih bagi Rus. Alex Mahadiran. Okey, bang, macam mana nak tawar dia? Okey. Kita letakkan je objek ni. Okey, sekarang 5.16 korang dah boleh standby lah. Letakkan je apa-apa objek menegak macam ni. Macam saya paling senang letak je hammer ni. Kalau dinding tu pun boleh. Dinding tu grill. Gini bayang ni kan. Okey. Objek tu kat depan, matahari tu kat sana. Bayang-bayang macam ni, sanalah arah dia. Bukan ke sini arah dia ke sana. Ke sana arah dia. 5.18 yang tepat itu menurut Jabatan Ukur. Jadi kita serahkan pada ahlinya iaitu Jabatan Ukur, kita terima je 5.18. Memang itulah dah bertahun-tahun dah 5.18. Untuk 28 Mei waktu dia adalah 5.18. Ya betul, 1 minit lagi Azrin, betul. Tak sudah. Tengok tiang elektrik kan. Tiang elektrik pun boleh. Tiang elektrik memanglah tegak kan. Tiang elektrik pun boleh. Cuma sedap kalau kat rumah lah. Mendung lah pula Afiq Afandi. Dia memang. Saya pun sebelum ni, beberapa tahun sebelum ni, ada juga ketikanya ngam 5.18 tu lah mendung. Lari tak dari kiblat asal. Tak ada lah. Ni saja je kita nak Vic, dah boleh standby marking tu, ambil selotip tu. Okay. Marking je dua-dua ni. Yang ni benang, marking. Okay, sekarang dah 5.18. Okay, cepat marking Vic, cepat. Tiap tahun boleh ke? Ya, tiap-tiap tahun tarikh yang sama kecuali tahun lompat. Sekejap nanti saya cerita macam mana nak ukur. Macam ni lah, letak je benda. Lepas tu bayang-bayang dia tu terus marking. Macam anak saya ni, dia tengok bayang-bayang dia tu. Okey, terus je. Oh. Terus je. Tarik. Panjang-panjang tak apa. Alright. Okey, potong. Koyak je lah kau ni. Koyak je. Okay, ni sini pula. Cepat. Masih 5.18. Okay, 5.18. Marking je. Okay, kita dah marking ni. Nanti nak ukur lah. Nak ukur dengan kompas ke apa, pandai-pandai lah. Kalau hujan macam mana? Tunggu hari lain. Bukan, setahun 2 kali bang. Okay, dan benda ni kita saja je. Kita kata orang sonok-sonok menggunakan tanda alam. Kita dah biasa dengan gadget apa semua kan. Kompas tunjuk 292 ke? Okey, kompas ni macam saya bagi tahu tadi, kalau letak je macam ni tak boleh sebab lantai saya ni ada JRC, ada besi, jadi dia akan efek. Tadi dia tunjuk 27. Tak betul lah sebenarnya, yang salah tu kompas tu yang salah. Kalau ini saya straight naik atas, dia akan lain lah. Dia dah bergerak. Dia punya bacaan dia lain, dia jadi lain, bukan 270 dah. Kalau kat bawah arah ni 270. Oh, kiblat. Okey, mendung KL alamak. Okey, sekarang dah 5.19. Okey.
Cuba tengok 5.19. Tadi 5.18. Nampak ada lari sikit dah. Nampak? Nampak tak? Tadi 5.18 ni. Ni sekarang nampak dah ada beza sikit. 5.19 nampak dah ada lain sikit. Okey, 5.19 dah ada lain sikit. Jadi memang setiap minit dia ada dia punya beza dia ada beza dia. Sebab tu kita serah je ambil maklumat yang Jabatan Ukur dah ukur. Dia kata 5.18, kita terima 5.18 adalah matahari betul-betul tegak dekat atas Kaabah tadi. Okey, jadi sekarang dah 5.20 nampak makin besar jarak dia dengan yang kita marking tadi Okey. Ni bang, dia punya ukuran yang sebenar. Kalau ikutkan ni tak tepat sangat, tapi ikut bayang-bayang. Okey, tadi yang tanya ni ritual apa, ni namanya, dia bukan ritual tapi ini adalah istiwa al-azam, iaitu keadaan di mana matahari yang kita tengok pada keadaan ini, tapi dekat Mekah sebenarnya dia betul-betul matahari tegak dekat atas dia. Okey, jadi waktu tu mana-mana seluruh dunia masih nampak matahari, kita akan anggaplah bayang-bayang tu menuju ke arah Kaabah, menunjukkan ke arah Kaabah. Okey. Ambil kotak ke apa lah, ambil yang betul-betul tegak. Jadi kita selarikan dengan line tu. Lepas tu kita letak kompas. Sebab kalau straight letak dekat atas lantai, dia akan efek lantai ni ada BRC, jadi ada besi kan. Tinggilah, jangan kotak yang ni sangat. Kita nak jauhkan daripada kesan besi magnet Kompas ni digunakan konsep magnet. Kat sini baru lepas hujan, matahari tak ada. Okey, tak apa. Dia tiap-tiap tahun berlaku tiap-tiap tahun berlaku. Setahun 2 kali. 28 Mei hari ni pukul 5.18 petang tadi. Dan sekali lagi pada 16 Julai 5.26 petang. 5.26 petang. Sekejap anak saya tengah tu. Dia tengah cari kaedah supaya dapat minimumkan kesan magnet, kesan besi yang boleh mempengaruhi medan magnet. Okey, kalau guna kiblat founder boleh ke yang kat Google? Boleh. Ini kita saja je, kita gunakan petanda alam sebab kita dah terbiasa. Kita ni dah hidup zaman milenium. Lepas tu ada kompas, gadget, apa segala bagai. Kita dah terbiasa dengan benda-benda tu semua. Jadi bayangkan kalau satu ketika nanti semua tu tak ada, kompas pun tak ada, macam mana nak tahu? Jadi macam ni lah kaedah dia. Sama juga macam nak tahu waktu solat. Macam mana nak tahu? Macam contoh, bayang-bayang. Waktu asar macam mana? Kita ukur. Macam contoh, hammer tu tinggi dia berapa? Lepas tu bayang-bayang tu daripada objek tu sampai ke sini berapa. Kalau dia dah lebih, bayang-bayang lebih panjang daripada objek tu, itulah tanda dah masuk waktu asar. Macam tu lah. Itu contoh dia. Mana weh? Belum lagi. Masih lagi tak betul tu. Tak apa weh, masih lagi tak betul kau punya kompas tu. Tak apalah sebab sekeliling saya ni tu besi semua efek. Semua efek. Di mana ni dapat? Saya kat Batu Pahat. Ada 471 yang tengok live ni. Okey, sekarang dah 5.23 5.23 nampak dia dah lari dah. Ni tadi adalah marking yang kita buat pasal 5.18 tadi nampak beza berapa minit, efek dia macam ni. Dah dekat iOS dapat berapa ratus ringgit kan. Apa tu? Sorry, banyak komen saya dah terlepas Sorry. Batu Pahat area mana? Saya Tanjung Labu. Tempat saya ni memang dia tak ni saya jalan sini nombor dia lain, saya masuk bilik nombor dia lain. Sebab tu kompas dekat rumah saya ni tak berapa nak ni sebab tu kenapa saya gunakan kaedah macam ni, sebab dia banyak sangat interference. Okey, banyak sangat interference.
Oh, Senggarang Senggarang serah tak? Sorry saya boleh ditunjuk tapi salah, nanti kan tunjuk lepas tu korang pegang, tak boleh pakai lah. Saya dah bagi tahu tak boleh pakai sebab banyak sangat interference kat sini. Okay. Banyak sangat interference. Sorry, saya memang tak tunjuk sebab nanti ada yang pergi ambil nombor tu, sebab saya tahu memang nombor tu salah. Tapi bukan kerana nombor yang kita pegang selama ni tu dia salah, tak. Saya bagi tahu sebabnya kat tempat saya ni interference ni banyak untuk mengganggu medan magnet. Kompas ni kan dia medan magnet. Tak kira sama ada kita pakai kompas yang manual ataupun pakai yang gadget, dia tetap akan berefek. Okey, pasir mas hujan tak boleh nak buat. Tak apa, setahun dua kali Okey, sekarang dah 5.25. Okey. Mukmin Pro. Dia tak kisah apa apps pun, tapi kita kena faham apps tu dia menggunakan data sensor yang ada pada handphone. Apps tu betul macam mana pun, kalau sensor tu salah ataupun diganggu, ada interference, tetap akan berefek. Sebab tu kenapa kita gunakan kaedah lain macam ni. Petunjuk daripada alam. Macam tu lah. Okay. Ukur untuk apa bang? Ukur untuk ukur untuk tengok arah kiblat. Ni secara manual. Belajar hidup. Ni zaman tak ada teknologi pakai kaedah macam ni lah. Zaman tak ada teknologi pakai kaedah macam ni. Setahun 2 kali. Mana-mana negara seluruh dunia yang masih boleh nampak matahari pada ketika 28 Mei jam 5.18 minit petang waktu Malaysia. TK Arts, terima kasih bagi nasi lemak lagi Okay, terima kasih petang-petang nasi lemak, sedap juga. Okay, mana-mana waktu sekarang ni dah terlepas lah. Sekarang dah 5.27 5.18 tadi kalau ikut waktu Malaysia. Kena convert lah. Kalau kat Jepun, berapa beza waktu? Sama kot. Saya pun tak pasti sangat time zone ni. Macam kat Arab Saudi, dia beza ni berapa? 5 jam kan. Yalah, sebab waktu tu dia tengah hari. Sana 12. Kalau Malaysia 5.18, sana 12.18. Memang tengah hari, matahari tegak. Sebab itulah, sebab 28 Mei itulah matahari tegak berada di atas Kaabah pada waktu dekat Kaabah, kawasan Kaabah. Masa tu jam dia orang 12.18, tapi kita kat Malaysia 5.18. Macam tu lah. Mal bagi mengerus, terima kasih bang. Saya terlepas macam mana, tak apa. Betul, gunalah kompas. Itu kita gunakan alat yang normal. Ini saja kita tanpa menggunakan alat, gunakan bayang-bayang je. Ini jangan risau. Ini sebenarnya tak adalah apa-apa pun. Dia kiblat tu masih sama je. Kalau kita dah biasa guna kompas tu, pakai je apps apa, pakai je. Cuma ni satu kaedah, macam kaedah kuno lah kata orang tu. Tapi kalau cakap kuno, marah pula orang. Tapi sebenarnya kita kena belajar. Inilah asasnya, asas. Maksudnya tanpa gadget kita masih boleh tahu. Tempat saya tak nampak pasal langit gelap, nak hujan. Kejap tak faham. Jadi kiblat tu arah tempat yang kita buat jadi bayang-bayang tu ke? Bukan. Maksud saya macam ni Maksud dia, kita letak je objek macam tu. Saya letak tukul. Lepas tu kan dia ada bayang-bayang dia. Bayang-bayang tukul tu sampai sini. Sini ke arah objek tu lah. Itulah arah dia. Sana. Ke sana. Bukan ke sini. Tapi ke sana. Ke sana. Arah kiblat ke sana. Cuma bila ke sana tu macam ni ke. Itulah kita gunakan bayang-bayang tu. Bukanlah macam ni. Tapi macam ni. Okay. Objek tu kat situ kita letakkan. Objek tu. Tukul. Bayang-bayang tukul. Ke sana. Okay, sekarang dah 5.29 Tengok dah makin besar lari dia. Ini marking yang saya buat. Anak saya tampal masa 5.18 minit tadi Jangan risau, setahun dua kali Saya kecewa tak boleh nak buat 20 minit tunggu. Time minit 5.16 tiba, matahari kena tutup dengan awan. Saya dah berapa tahun kena juga macam tu. Jadi saya faham perasaan anda.
Okey, waktu yang tepat untuk cek. Kita kalau menurut Jabatan Ukur, kalau 28 Mei jam 5.18 minit petang. Kalau 16 Julai 5.26 petang. 5.26 minit petang. Okey. Tapi kalau tahun lompat tarikh dia lain Tarikh dia 27 Mei, waktu dia sama 5.18 minit petang. Kalau yang bulan Julai dia 15 Julai pukul 5.26 minit petang. Okey, macam tu. Saya lebih suka gantung tali sebab dia lurus ke bumi. Betul. Sebab itu orang yang buat yang marking tu kan kita ada servis syariah arah kiblat, dia buat lebih kurang macam ni lah. Dia gantung, dia buat macam tu kan kita, sebab dia tahu itu memang betul-betul tegak kan. Dia betul buat macam tu. Tapi yalah, tu yang betul-betul nak precise lah kan. Jadi kita ni sekadar nak kata orang tu ambil feeling. Lag, sorry. Lag, bukan line tak okey. Sorry. Terputus tadi. Bukan line tak okey, tapi handset saya panas. Sebab itulah hadap mentari macam ni. Dia panas. Lepas tu terus dia shutdown. Tapi tak matilah. Cuma function macam connection internet apa tu dia problem. Sorry. Terputus tadi Dia dah ni dia dah mula sejuk balik, jadi dia dah boleh connect balik Sorry. Bacaan Kompas berapa? Dah dapat belum? Dah dapat hilangkan interference belum? Dapat. Tak boleh sorry. Memang sini sorry yang minta bacaan Kompas saya tak boleh nak bagi sebab memang salah. Bukanlah nombor tu salah, tapi kawasan saya ni interference untuk medan magnetik tu dia agak tinggi Saya letaklah kat mana-mana pun dia lari. Okey, memang tak dapat. Minta maaf saya tak boleh bagi. Tunjuk macam tu memang akan lari. Okey, memang bukan tak nak share dia punya nombor dia salah, tapi jangan ingat salah yang macam kita dah biasa tahu 293 tu kan salah. Tak, nombor tu betul, tapi alat saya ni yang tak dapat beri bacaan sebab Kompas ni prinsip dia menggunakan magnet. Sama je handphone pun walaupun gunalah 292.40 kan Kompas. Itu kalau yang betul-betul punya lah. Tapi itulah saya bagi tahu kawasan saya ni, rumah saya ni interference untuk medan magnet dia memang sangat tinggi. Jadi kalau pakai Kompas memang akan bermasalah lah. Okey. Saya memang ada masalah untuk menggunakan apa-apa sensor yang melibatkan medan magnet. Okey. Handphone pun sama. Gunalah apps apa pun. Tapi apps tu dia akan tetap menggunakan sensor magnetik yang ada pada handphone. Jadi kalau ada interference dia tetap akan terganggu. Biar hebat macam mana pun software tu, apps tu, tapi sensor dia terganggu sama gak? Sama dengan Google Kiblat ni. Okey. Kalau terbaru tak boleh nak check mendung, nak hujan. Itulah tadi diorang pun bagi tahu. Kedah mendung. Yang menurut yang diorang bagi tahu tadilah. Kalau ikut Jabatan Agama dia 291 hingga 293 ya. Saya pegang 293 sebab saya pernah pergi dekat kawasan memang tak ada interference, memang saya dapat 293 lah. Okey. Tapi bukan dekat rumah saya ni. So, sorry saya tak dapat nak pergi tempat yang tak ada interference. Sebenarnya saya baru balik kerja ni. Johor hari Ahad kan kerja. Jadi nak pergi cari tempat lain tu tak sempat. Kita kejar 5.18 kan. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kalau pakai kiblat online boleh tak? Boleh. Apps boleh guna tak tempat saya mendung? Boleh pakai apps, tak ada masalah. Kompas semua boleh pakai. Cuma kaedah ni kaedah orang kata kaedah ortodok tau. Kita tak ada apps, tak ada gadget, tak ada apa, tak ada kompas, kita gunakan ni. Macam tu lah. Saja belajar. Salah abang, macam mana nak tahu arah kiblat berubah tu? Arah kiblat berubah. Arah kiblat tak berubah. Yang lari tu macam saya cakap tadi sebenarnya. Gadget kita tu sebenarnya dah lari. Sebab dia menggunakan kompas. Kompas ni konsep dia gunakan magnetik. Magnetik kita kalau keliling ada interference dia akan lari ya. Jadi bayang ni boleh calibrate balik. Bayang-bayang dia tak ada interference. Dia memang kita tahu waktu tu matahari atas Kaabah
Jadi bayang-bayang dia itulah mengarah ke arah Kaabah. Macam itulah. Okey. Ni dah makin rendah, matahari dah makin rendah. Bayang-bayang tembok ni pun dah makin ke belakang, makin panjang, tapi sama juga bayang-bayang tukul tu pun makin panjang. Okey. Korang nak pakai apps ke apa tak kisah. Samalah macam nak tahu apa waktu solat gunakan apps, pakailah, tak ada hal. Cuma kaedah ortodok ataupun kaedah yang manual, betul-betul manual tanpa gadget, macam contoh saya beritahu tadi. Tengok ukur tukul ni berapa tinggi dia, berapa panjang tukul ni. Lepas tu ukur bayang-bayang daripada tukul tu sampai hujung ni berapa. Kalau dia bayang-bayang ni dia lebih panjang daripada objek, maksudnya lebih tukul, maksudnya dah waktu asar. Kalau dia kurang, dia pendek, bayang-bayang tu pendek daripada tukul tu, belum masuk waktu asar. Tu contoh lah, tu contoh dia. Okey, tu contoh lah saya beritahu. Masih boleh ukur lagi ke dah lari? Okey. Dah lari dah Contoh macam okey, benang ni. Okey, ni marking yang saya buat 5.18 tadi. Ni buat bayang-bayang sekarang, nampak dah lari kan. Jadi dah kurang tepat lah. Kalau nak ketepatan dah kurang lah. Dah kurang tepat, nampak dah agak jauh ni. Tadi sebenarnya 5.19, 5.20 pun dah sebenarnya dah ada nampak dah perbezaan dia agak jauh. Ini dah makin ketara lah. Beza dia dah makin ketara lah. Okey. Sebab sekarang dah beza 20 minit 5.18, sekarang dah 5.38, beza 20 minit dah makin jauh lah. Saya guna apps eFalak Selangor dengan bayang-bayang objek. Okey. Abang try Google Kiblat nak tengok sama ke lari. Saya dah bagi tahu kita punya apps mungkin baru masuk kot. Okey, saya dah bagi tahu ini cuma kaedah manual. Korang nak gunakan apa-apa gadget, kompas, apps semua boleh. Cuma macam saya cakap tadi, semua gadget tadi dia bergantung kepada sensor. Sensor tu tak ada interference, okey lah. Tapi macam tempat saya ni besi keliling, memang akan terganggu. Bacaan daripada sensor, kompas semua dia akan lari. Kompas yang manual pun lari. Kompas yang tak canggih ni kan pun lari. Punyalah dia efek Dia ada tu. Kedah mendung tak ada bayang, tak apa. Setahun 2 kali bang. Boleh buat lagi tak sekarang ni terlepas? Okey Kalau buat sekarang macam ni lah dia punya beza dia. Selotip ni 5.18. Bayang-bayang sekarang dia dah ada macam dia ke sini sikit. Okey. Dia ada lari sikit-sikit. Tapi kita ni sebab kita bukan nak bina masjid, bina bangunan. Mudah-mudahan dimaafkan. Mudah-mudahan Allah terima ibadat kita. Sekarang dah 839 yang lihat. Terima kasih Astrozin bagi lagi. Terima kasih. Tadi yang bagi gift yang saya tak perasan, saya ucapkan terima kasih. Tak perasan silau matahari sehingga menyebabkan handphone dia terhang sekejap tadi. Gila lag. Sebaik bukan Mobile Legend. Kalau tak memang dah kena report dah. Kat tempat kami cuaca mendung, cuma saya nak tahu apa macam sempat. Minta maaf sekali lagi saya bagi tahu. Kalau yang tanya saya bacaan bearing kat kompas saya dah bagi tahu. Tempat saya interference magnetik sangat tinggi Dia punya tinggi tu dia bukan kacau 1-2 darjah, dia kacau sampai dekat 20 darjah Dia punya kacau bacaan kompas saya sampai 20 darjah dia boleh lari. Dia patut dia main-main pula tu. Sebab tu saya tak tengok lah. Lepas ni bila pula bang? Lepas ni 16 Julai 16 Julai pukul 5.26 petang. Okey, setahun 2 kali Malam ni tengok bulan tak? Tengoklah. Bukan, maksud saya tengok keadaan lah. Tengok ke lapangan saya pun tak tahu lah. Sebab ada je kadang-kadang kita ada urusan sikit. Kalau lapang teroponglah bulan. Kiblat baru ni selamanya ke? Mana ada kiblat baru? Kiblat tu memang sama lah bang. Kiblat tetap sama. Cuma kita kata orang tu, kita ambil peristiwa ni setahun 2 kali. Istiwa Al-Azam 28 Mei pukul 5.18, 16 Julai 5.26 petang.
peristiwa di mana matahari tu berada tepat di atas Kaabah. Jadi mana-mana seluruh dunia yang dapat melihat matahari ketika itu boleh menggunakan bayang-bayangnya untuk menjadi panduan di mana ke arah kiblat. Kiblat tu tetap sama, cuma ini kaedah ortodok tanpa gadget. Tak ada kompas, tak ada handset, tak ada apa, tanpa pengetahuan yang 290 darjah, tak tahu bearing, tak tahu utara selatan pun boleh gunakan kaedah ni. Itu je sebenarnya. Dah check di luar macam mana nak pastikan tepat di dalam rumah. Okey. Sebab itu kalau tengok orang yang, kalau kita upah orang yang ukur kiblat tu kan, pertama dia gunakan macam ni. Dia letakkan timbang macam ni. Okey, lepas tu dia akan ambil bayang-bayang benang dia tu. Lepas tu dia akan gunakan timbang laser dia tu. Dia tarik sampai tempat mana kau orang nak tandakan kan. Dia pakai kaedah tu lah. Sebenarnya boleh je macam ni, nak manual saya garis. Lepas tu ambil sesiku L, marking, masuk dalam rumah. Cari L mana, pandai-pandai lah. Itu geometri lah. Tu kena buat macam lukisan kejuruteraan sikit lah. Tu kerja dia banyak lah. Tapi kalau ada laser tu senang. Biasa dia orang pakai laser je lah. Sekarang zaman canggih, teknologi ada, pakai je lah. Sekarang dah ada 900 nya. Terima kasih. Kalau tengok pada tiang dalam rumah boleh kan. Kalau jendela, tingkap apa semua boleh. Jarang pula tiang ataupun tingkap tu ataupun benda frame pintu tu dia sengit kan. Biasanya dia tegak lah. Jadi boleh pakai. Baru teringat nak check. Dah nak pukul 6 boleh check lagi ke? Okey, tengok lari dah. Dia punya beza dia, nampak sini lebih dekat, sini lebih jauh. Maksudnya angle dia berbeza lah. Tu je lah. Tak apa bang, setahun 2 kali. 16 Julai nanti boleh check lagi. 5.26 petang 16 Julai 5.26. 28 Mei hari ni 5.18. Okay, assalamualaikum bang, tempat saya mendung, tak ada cahaya nak main bayang. Macam mana? Tak apa bro, bulan 7 berapa bulan? Apa tadi? Lupa dah. 16 Julai. Bayang-bayang yang valid untuk tempat untuk tengok kiblat dari 5.18 hingga jam berapa? Tak ada jam berapa, 5.18 tu lah. Matahari tu dia bergerak Matahari tu bergerak. 5.18 tepat atas Kaabah, 5.19 dia dah lari sikit. Okey. Kiblat asal lari sikit ke? Tak, sama je. Okey, sama je. Nak tanya bang, kita pakai terus ke arah kiblat tu? Pakailah terus. Still boleh cerap ke lagi. Dah lari. Sekarang dah lari Okey, terima kasih dah dapat dah tepat jam 5.18 tadi. Alif Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dapat marking tak? Dapat, tak marking rugi pula kan. Betul nanti. Tapi masa 16 Julai nanti katalah macam tukul dengan benda ni kita akan alih. Tapi macam ni kan, katakan hari ni saya tanda, tadi tak tanda lah sini. Masa 16 Julai nanti dia lain tau. Dia bukan kat sini, dia akan bayang-bayang tu kat sini. Tapi angle dia, arah dia tetap sama. Okey, tetap sama. Pakai selotip juga. Ya. Saya pakai apa nama ni? Binding tape. Tahan sikit. Sekarang dah tak tepat ke? Ya, dah tak tepat. Tak tepat. Tu. Lari kan? Lari. Kat belakang ni jauh lagi, kat depan ni dekat lagi. Jadi angle dia lari lah. Okey. Tempat saya hujan lebat pula. Tak apa bang. Pokcik caster tak apa. Setahun 2 kali bang. 16 Julai boleh check lagi. 5.26 16 Julai 5.26. Bagi mendung tak ada bayang-bayang. Okey, siap gilat dengan kuruh lagi. Apa boleh buat bang? Cuaca kita tak boleh buat apa-apa, terima je lah. Rugi guys tak buat, kebesaran Allah. Tak apa, tiap-tiap tahun ada. Settle dah. 5.18 tadi dah buat. Alhamdulillah. Just sikit tadi bang. Okey, tapi actually lokasi kita tak berubah. Habis tu yang dekat masjid kena adjust ke? Tak ada, dia tak lari. Okey, dia tak lari Istiwal Azam ni bukan maksudnya waktu tu kiblat tu dia lari, tidak. Istiwal Azam ni adalah satu kaedah manual kaedah manual. Tanpa gadget, tanpa kompas, pakai bayang-bayang sahaja. Tengok bayang-bayang. Tadi sini dah nampak tau. Sekarang bayang-bayang dah sampai sana dah. Tengok. Beza berapa minit ni? 30 minit.
bukan 28 minit. Jauh dah bayang-bayang dah lari Lepas tu korang boleh tanya boleh lagi ke tak. Memang dah tak lah. Bang, contoh kalau kiblat sepatut pukul 11 tapi kita guna pukul 12 macam ni boleh tak gitu? Tak boleh lari. Okay, kalau orang yang dia sebenarnya kalau macam kita dapatkan data daripada Jabatan Ukur, sebenarnya hari-hari ada. Cuma waktu dia tu lain lah. Contoh tarikh berapa. Macam mana nak cakap. Dia susah sikit Dia kalau selain daripada dua tarikh yang saya sebut tadi 28 Mei dengan 16 Julai tu. Selain daripada tarikh tu, dia yang susahnya adalah kita kena tahu kita punya lokasi kat mana. Kita kena tahu koordinat kita kat mana. Masa tu baru kita tahu pukul berapa nak kena tengok. Itu bezanya dengan Istiwa Al-Azam. Istiwa Al-Azam ni satu dunia boleh pakai waktu tu je. Macam contoh hari ni 28 Mei 5.18. Kalau dekat Arab Saudi dia lambat 5 jam. Jadi kat sana 12.18 tengah hari. Memang betul lah tengah hari sebab itulah matahari tu atas Kaabah. Okey, lepas tu mana-mana ikutlah mana-mana negara masa kita 5.18 jam negara dia pukul berapa. Contoh India pukul berapa saya tak ingat. Kena tahulah time zone dia tu berapa. Macam tu. Ada kedudukan berubah sikit. Sebenarnya dia tak berubah. Tapi sebab masa korang buat tu, korang betul-betul ikut kompas semata-mata. Saya dah bagi tahu kompas ni kadang-kadang dia ada sebab konsep kerja dia menggunakan magnetic Jadi ada magnetic interference. Macam contoh rumah saya ni lah. Rumah saya ni magnetic interference dia boleh larikan arah tu sampai dekat 20 darjah Jauh tau 20 darjah tu. Dia bukan sikit punya lari. Lepas tu kalau ni tadi tanya berapa, saya tak boleh bagi tahu lah. Sebab memang dia lari. Bukan saya tak nak bagi tahu. Dia memang dia bukan salah lah. Tapi sebab ada interference, gangguan gelombang magnet kepada kompas. Tak kira kalau handphone pun gunalah apps yang paling canggih pun. Tapi kalau sensor tu dah terganggu, tak boleh pakai ke. Kalau ikut yang kiblat finder tu lari juga ke? Dia sebenarnya tak lari. Saya bagi tahulah. Ni adalah satu kaedah kuno 1.1K yang sekarang tengah melihat live ni Okey, dah ni kita dah terlepas lah. Bukan dah berlalu bukan terlepas dah berlalu 5-18 minit tadi Istiwa Al-Azam. Orang je sengaja buta yang Islam ni the way of life. Istiwa ni salah satu tanda matahari tepat di atas Kaabah betul. Setahun 2 kali. Itulah kebesaran Allah. Okey. Ini bukan ritual apa, tapi ini adalah satu kaedah yang manual. Sebab kita hari ni kita dah terbiasa tahu hidup dengan gadget, ada kompas, pelbagai peralatan. Bayangkan zaman tak ada semua peralatan tu. Macam mana nak tahu arah kiblat? Macam ni lah. Istiwa Al-Azam lah salah satu contoh ni salah satu contoh dia. Menunjukkan kebesaran Allah. Kita gunakan dia bayang-bayang. Ini tak ada teknologi pun boleh buat. Itu je sebenarnya nak tunjuk. Bukanlah arah kiblat tu lari, tidak. Tapi cuma nak bagi tahu kebesaran Allah. Kita pacak je tiang kayu. Macam saya letak je tukul tu tadi. Dah dapat marking arah kiblat. Lepas tu pakailah. Okey. Bersut hujan betul. Tu cahaya kat railing dah nampak. Tapi sekarang dah ni. Dah lambat dah. Dah 5.50 dah Dah 5.50. Pakai kompas happy tadi betul. Betul juga sama. Kalau betul tu maksudnya tak ada magnetic interference lah. Maksudnya tak ada gangguan gelombang magnetik lah kat kawasan tuan-tuan dan puan-puan. Tempat saya ada tempat saya 20, dia boleh ganggu sampai 20 dia boleh lari sampai 20 darjah. Jauh tau. Kalau setakat lari 1 darjah boleh kira lagi lah. Ni 20 tau. Memang sebab tu saya tak tengok kompas. Tak boleh nak tengok. Macam nak tahu arah utara tu kan. Arah utara saya kena tengok bintang. Saya memang kena tengok bintang. Sebab kalau nak pakai kompas memang dia lari. Macam tu lah. Okay. Compare dengan phone memang lari banyak beza. Saya dah bagi tahu. Dia lari tu bukan kerana apps tu salah. Tapi kerana sensor kita terganggu. Kita hari ni sebab tu lah. Dah banyak sangat interference. Banyak sangat gangguan gelombang. Jadi dia dah kurang tepat. Kalau zaman dulu bawa kompas masih tepat. Tapi zaman sekarang dia ada gangguan. Tu belum cerita tiba-tiba ada orang bagi signal jam ke apa benda semua. Orang tekan dekat remote tu sendiri dah ada bagi interference.
ada elektromagnetik. Kita banyak sangat gelombang hari ni. Wifi pun ada gelombang. Benda tu semua ada efek. Kalau guna master gyro boleh ke? Saya tak pernah try pula. Tak pernah check pun. Jadi saya tak boleh nak jawab pula. Maaf ya. Bagaimana pula dengan masjid dengan surau? Tak, dia tak lari. Dia orang dah ukur betul-betul. Lagi kalau betul-betul panggil orang. Tapi macam pelik lah nak buat dekat masjid. Dia tak panggil orang yang betul-betul jabatan hukum macam ni. Memang silap dia orang lah. Siapa suruh kan. Tak panggil yang ahli kan. Kalau panggil tu tak lari. Memang sama je. Inilah kaedah yang manual. Lagipun pergerakan tektonik bawah tanah mengubah sedikit lokasi kita. Tapi bayang-bayang tidak menipu. Okey. Sebab itu kita perlukan kaedah yang macam ni. Maksudnya apa-apa yang terganggu pun dekat atas muka bumi ni. Kan, tektonik ke apa benda semua, tanah runtuh ke apa ke kan, kita katakan Malaysia ni tiba-tiba datang bergerak ke apa kan. Tapi dengan kaedah ni insya-Allah masih lagi sama. Boleh tengok daripada awal. Apa tu? Tolong saya macam mana? Tak masuk matahari ni, tak ada bayang-bayang. Dah terlepas lah. Kalau sekarang dah 5.52, waktu tu dah terlepas lah, sorry. Tapi tak apa, boleh tunggu 16 Julai nanti ada peluang lagi sekali. Dia tiap-tiap tahun berlaku, jangan risau. Kita berdiri masih dapat juga. Kita duduk flat kena buat bawah blok ke, tak payah. Asal dah dapat bayang-bayang macam ni jadi lah. Korang kat tinggi mana pun dapat bayang-bayang macam ni jadi lah. Boleh je. Kalau bawah tanah tu, kalau boleh dapat bayang-bayang, boleh lah. Tapi bawah tanah macam mana nak dapat kan. Macam apa kat basement, ground floor, basement tu tak dapat bayang-bayang, tak dapat buat lah. Mendung tadi matahari tak ada. Matahari Masya Allah terang sungguh. Hari ni rezeki lah. Dah beberapa hari tempat saya sebenarnya mendung, hujan. Tapi hari ni Alhamdulillah dapat. Nampaknya bayang-bayang ni pun dia dah melepasi marking yang saya buat tadi. Sekarang ni boleh buat lagi ke? Tak dapat dah bang. Dia dah lari dah bang. Kenalah tunggu 16 Julai nanti 16 Julai pukul 5.26 petang waktu Malaysia. So sekarang saya solat macam biasa ke? Kiblat sama kak. Kiblat dia tetap sama. Ini cuma satu kaedah, kata orang, kaedah manual, kaedah ortodok, kaedah tanpa gadget. Okey. Bayangkan kita dalam keadaan tak ada kompas. Ni maksudnya lah, katalah kan kita berlaku sesuatu sehingga teknologi semua tak ada. Macam mana nak buat? Macam mana nak tahu arah kiblat? Inilah kaedah dia. Kita masih boleh mengira tarikh lagi kan, walaupun dah tak ada ni kan, dah tak ada teknologi, tiba-tiba lah kan berlaku kemusnahan teknologi. Jadi kita pun kira lah, okey 28 Mei pukul 5.18. Jadi bayang-bayang tu kita ambil lah untuk marking, itulah arah kiblat. Sama juga macam kita nak tahu, macam tadilah saya cerita kan, waktu asar macam mana nak tahu dah masuk ke belum. Macam ni, saya letakkan tukul, lepas tu bayang-bayang dia macam ni. Sana sikit. Macam contoh ni, tukul saya letakkan, bayang-bayang dia kat mana? Bayang-bayang dia sekarang dah sampai sana. Bayang-bayang dia dah terlindung. Okey, contoh kan, saya letakkan ni, letak sini lah tukul tu, dah boleh pindah. Okey kan, tukul tu ni tinggi dia tinggi gini, tapi bayang-bayang dia sampai situ kan, jauh lebih panjang bayang-bayang ni berbanding tukul. Itulah waktu asar. Kalau lah kita ukur tukul ni panjang ni macam ni, tapi bayang-bayang ni baru pada sini, maksudnya waktu asar belum masuk. Macam tu lah. Tu antara kaedah manual. Bayangkan kita tak ada jam, tak ada apa waktu tu. Itulah contoh cara dia. Nur Afiza bagi bunga ros, terima kasih. Kalau ikut kompas saya dapat 288. Okey, kalau lah ikut betul-betul dia 292 macam tu lah, 293. Okey. 293. Jadi kalau dapat lain daripada tu, sebenarnya macam saya sebut tadi lah, ada gangguan medan magnetik. Itulah yang menyebabkan dia lari. Tapi lari setakat 2-3 darjah boleh terima bang. Saya punya ni 20 darjah lari. Memang saya tak tengok lah kompas. Ulang lain bang, saya baru join. Ulang lain Bang, ulang baru masuk. Okey, saya cerita balik tak apalah.
Tadi 1,000 yang join live. Sekarang dah tinggal 682. Sebab dah faham lah. Sebab lagi pun dah berlalu Istiwa Al-Azam hari ni Istiwa Al-Azam 28 Mei. Berlaku setiap tahun sebenarnya 28 setahun 2 kali. 28 Mei pada pukul 5.18 petang. 16 Julai pukul 5.26 petang. Jadi boleh save lah tarikh tu. Cuma tahun lompat dia tarikh dia lain sikit. 27 Mei waktu dia sama 5.18 petang. 15 Julai sama je 5.26 petang. Tu kalau tahun lompat. Apa yang berlaku adalah waktu tu matahari pada waktu yang saya sebut tadi, matahari berada betul-betul atas Kaabah. Jadi bayang-bayang dia, mana-mana negara yang dapat melihat matahari ketika itu, bayang-bayangnya itulah adalah menunjukkan arah kiblat. Dia punya cara dia adalah kita meletakkan objek macam ni, contoh dia saya letakkan tukul, tapi kena tegak lah. Kalau korang letak cawan dia melengkung tak boleh kan. Macam tu. Okay, ni objeknya, lepas tu ni bayang-bayang dia, sanalah arah kiblat. Kalau bayang-bayang dia macam ni, situlah, tapi sinilah kan. Okey, sana. Bayang kiblat tu ke sana, bukanlah ke sini Maksudnya kita letak objek, bayang-bayang dia macam ni untuk nak tahu angle dia lah. Tapi sanalah arah kiblatnya. Okey, boleh buatlah. Kucing kuning bagi apa tu? Roti canai. Terima kasih. Bagi bola lagi. Terima kasih. Okey. Tak boleh nak check sini hujan, tak apa. Objek tu umpama Kaabah. Boleh lah. Bagi panda. Bagi apa lagi tu? Bola tenis. Terima kasih. Terima kasih kucing kuning. Hujan ni tak boleh tengok, tak apa. Berapa degree? Tempat saya bagi tahu tadi, gangguan medan magnetik sangat tinggi. Dia boleh mengganggu saya punya peralatan kompas, handphone, sensor, apa benda semua sehingga 20 darjah. Jadi sebab tu saya tak tengok. Sebab tu kenapa saya belajar kaedah yang ortodok ni. Sebab saya tahu ada ketika kita tak boleh terlalu bergantung dengan kompas kerana kita dah hidup zaman yang terlalu banyak sangat gangguan gelombang. Okey, gelombang elektromagnetik terlalu banyak. Jadi dia ganggu dah semua peralatan kita. Shoot apa atas kotak tu? Okey, dia tak adalah tu. Dia nak try juga. Saya dah cakap dah, tak ada tak boleh nak dapatnya. Sini interference magnetik sangat tinggi rumah saya ni lah. Ada dapat bola tenis lagi. Terima kasih. Tunjuk lain bang, saya terlepas. Tunjuk lain. Ya Allah, saya baru teringat. Tak apalah kalau baru teringat. 16 Julai nanti boleh ni 16 Julai di pukul 5.26 petang. Arah kiblat yang lama dengan yang baru jauh tak? Yang baru jauh tak beza? Tak, sama je. Langkawi kat kampus saya tak ada cahaya langsung, tak apa, boleh cerai waktu lain. Dapat aiskrim pula, sedap, panas-panas ni dapat aiskrim. Terima kasih. Self calendar lagi. Okey, betul. Banyak betul bagi dia. Terima kasih kucing kuning. Kenyang ni. Makanan macam-macam dia bagi. Instant noodle. Tunjuk lain bang. Tunjuk lain tu tunjuk apa? Okey, itu cerita petang-petang ni, cerita ni je lah. Cerita Istiwa Al-Azam yang telah pun berlalu tadi pukul 5.18 petang, yang mana waktu Malaysia 5.18 petang dekat Arab Saudi. Dia kan 5 jam lambat daripada kita. Jadi kalau kita 5.18, sana 12.18 lah. Memang tengah hari lah. Sebab itulah waktu tu lah matahari berada betul-betul atas Kaabah. Sebab itu kita gunakan momen ataupun kejadian tu lah untuk melihat bayang-bayang segala objek yang waktu tu adalah menunjuk arah Kaabah. Saya dah tengok tadi, alhamdulillah, sama kiblat lama. Alhamdulillah. Okey, kalau yang mana ada lari tu bolehlah adjust sikit. Tapi kalau surau masjid, supposedly sepatutnya sama lah. Kecuali masa dia buat dulu tu dia tak ukur betul-betul. Itu je lah. Okey, Ina Arif, terima kasih. Ada test kat mana-mana apps arah kiblat tak bang? Yang mana boleh pakai? Sebenarnya semua boleh pakai. Okey, apps semua sebenarnya boleh pakai. Tapi apps tu bagus macam mana pun, apps tu dia akan bergantung kepada sensor yang ada pada gadget. Macam handphone kan, ialah apps kat handphone lah. Dalam handphone ni dia ada dia punya sensor macam contoh untuk tahu arah
arah kan dia guna macam kompas, dia ada sensor magnetik kat dalam tu. Bila ada sensor magnetik, sensor magnetik dia tidak terganggu, maka tak ada masalah. Yang jadi masalah, apps tu bagus macam mana pun, tapi sensor dia terganggu. Sensor tu bukan dia rosak ke apa, tidak, tapi terganggu. Ada interference. Okay, macam contoh kompas, bawah tu memang ada besi, memang dia akan lari-lari. Macam rumah saya lari sampai 20 darjah. Dia boleh sampai 20 darjah. Dia tak semestinya sentiasa. Dia kadang 5, kadang 10 darjah dia akan lari. Kadang-kadang maksimum saya dah check sampai 20 darjah dia lari. Sebab tu saya tak pakai kompas kat rumah ni. Sebab tu kalau ada yang minta maaf lah. Memang lari. Bukanlah arah kiblat tu lari, tapi ada gangguan medan magnetik kat rumah saya. Itu sahaja. Kalau kiblat lari terguna untuk waktu asar ni je kan, waktu maghrib nanti kiblat nombor macam biasa. Tak, bukan. Kiblat tu tetap sama. Okay, kiblat tu tetap sama. Dia bukanlah dia terlari waktu asar saja, tidak. Sebab Kaabah tu duduk situ je. Kaabah tu tak bergerak. Okay. Dia kalau lari tu maksudnya korang kena adjust lah lepas ni. Ikutlah. Kalau masa 5.18 tadi tu korang ukur dah dapat detect lari, korang pakailah yang korang dah marking tadi tu. Macam saya ni dah marking dengan selotip ni, saya akan marking, saya akan pakailah. Inilah panduan dia. Saya akan pakai. Macam saya, kaedah saya ni, sebab saya kata kat rumah saya ni interference magnetik tinggi, tapi tiles ni memang dah susun cantik. Saya kira lah sudut tiles ni, sudut dia berapa, saya tarik lah. Masuk kat dalam rumah tu nanti, pergi ikut tiles tu, saya ukur lah sudut dia tadi. Dia kena geometri sikit lah. Tapi manual lah. Okay. Ni adalah kaedah yang tidak bergantung kepada teknologi. Ini kaedah yang bergantung kepada ilmu, bukan teknologi. Kita boleh menggunakan teknologi tanpa kita tahu ilmu. Tapi kalau kita ada ilmu, tak ada teknologi pun kita boleh buat. Inilah contoh dia. Ni contoh kita ada ilmu tapi tak ada teknologi. Macam tu lah. Letak je. Tukul tu teknologi apalah kan. Kalau letak kayu pun boleh, pacak je. Tak ada teknologi langsung. Tapi ada ilmu, kita boleh ada manfaat dia. Hujan tak boleh tengok. Southman hujan. Tak apa bang. Kalau hujan, tunggu 16 Julai nanti pula. Pukul 5.26 minit 16 Julai 5.26 minit petang. Saya check 285. Okay. Kalau ikutkan 293. Tapi bila dia siapa ni, Kelibat Amirali check 285. Okay, sebenarnya ada interference lah kat situ. 285 pergi 293, 8 darjah lari. Okay. Macam saya bagi tahu 20 darjah lari. Bukan arah tu lari, tidak, arah tu sama. Tapi ada gangguan medan magnetik kat rumah saya tu menyebabkan dia lari. Kompas tu boleh lari. Kompas tu tak rosak, tapi ada interference. Tu sahaja. Abang tunjuk phone atas kotak tu ikut arah kiblat tu. Boleh je tunjuk phone, tapi saya dah bagi tahu ada interference. Dia akan bagi reading yang lari, 20 darjah lari. Ini kali ni macam ini dah kurang. Ni tak sampai 20 darjah. Tu lah. Dia bila interference ni, dia bukan dia tetap, dia main-main. Tak tahulah kalau korang biasa ke tidak menggunakan instrumen. Kita kena tahu ralat-ralat dalam bacaan setiap sensor ni. Macam itulah keadaan dia sebenarnya. Tapi itulah, bila kita dah terlalu bergantung pada teknologi tanpa mengetahui fundamental, macam tu lah. Kita ingat arah kiblat dah lari lah, padahal dia tak lari. Gadget kita tu yang sebenarnya terganggu, sensor dia terganggu. Sebab keliling kita hari ini, zaman sekarang ni dah terlalu banyak interference. Jadi satu cabaran jugalah sebenarnya. Diorang patutnya mungkin kena fikirkanlah apa kaedah untuk nak menentukan arah tu tanpa terganggu. Macam kalau kita pakai kompas kan. Pakai kompas, lepas tu letak ada katil kat sebelah kan, dia kacau. Dia ada lari-lari sikit. Macam dia nak buat, walaupun ada benda lain, dia tetap boleh tunjuk arah sama. Jadi tu cabaran teknologi hari ni lah. Sepatutnya diorang kenalah buat benda tu.
Pukul 5.22 petang tu boleh tengok lagi ke arah kiblat. Lari. Dia dah lari lah. Dia lari sikit lah. Lari sikit. Gempa bumi. Muhammad Rafizal 336 gempa bumi. Oh, saya pegang tadi goyang-goyang, lepas tu kau ingat gempa bumi. Tak ah. Kalau mendung tak ada matahari, tunggu hari lain lah. Bukan hari lain. Ni Istiwa Al-Azam berlaku setiap tahun 2 kali 28 Mei pada pukul 5.18 minit petang waktu Malaysia. Sekali lagi akan berlaku pada 16 Julai pukul 5.26 minit petang waktu Malaysia juga. Kalau masa tu korang ada kat luar daripada Malaysia, korang convertkan lah time zone dia, ikut time zone. Malaysia kan tambah 8. Kalau tempat lain ada yang tambah 7, ada yang tambah 5. Kena adjust lah. Macam tu je lah. Tadi subang hujan tak dapat tengok. Kalau arah tu lari sikit je tak apa. Dimaafkan. Jangan jauh sangat sudahlah. Tertidur pula. Tak ada rezeki, tak apa. Boleh tunggu lain kali. Okay, harap faham kita ni tak ada apa ni, semua maksudnya peristiwa Istiwa Al-Azam ni adalah satu peluang kita menggunakan fenomena alam sahaja untuk nak menentukan arah kiblat. Itu saja sebenarnya. Dia tak ada kata Istiwa Al-Azam ni arah kiblat lari ke tidak. Dia cuma nak ni je, nak verify je. Gunakan petanda alam. Jadi sebenarnya paling tepat adalah petanda alam lah. Sebab itu macam contoh kan, bila waktu maghrib, bila waktu asar, bila waktu zuhur, kan sebenarnya yang dalam agama dia bagi tahu adalah melihat petanda alam, bukan jam. Jam tu setelah kita mudahkan, tapi sebenarnya adalah petanda alam. Contoh waktu asar tadi saya cerita kan, contoh waktu asar. Macam nak tahu waktu asar, kita letakkan satu objek. Macam ni, saya letakkan tukul. Okay, kita tahu tak berapa tinggi tukul ni? Okay, berapa? Katakan 30 cm Tukul ni 30. Lepas tu tengok bayang-bayang tukul ni daripada sini sampai hujung. Macam ni jauh lah kan. Ini berapa ni? Dah 70 cm agaknya. Okay. Kalau bayang-bayang tu lebih panjang, walaupun 1 cm daripada tukul, katakan ni 30 cm, bayang-bayang tu 31 cm. Maksudnya dah masuk waktu asar. Tapi kalau tukul ni 30 cm, kita ukur bayang-bayang baru 29 cm, belum masuk waktu asar. Macam itulah. Itu satu kaedah yang kita menggunakan alam sahaja. Tanpa jam, tanpa teknologi. Itulah sebenarnya. Ya, itulah tanda kebesarannya, betul. Sebenarnya itulah dia. Masa mula-mula wahyu diturunkan pun, dia bagikan semua petanda alam. Dia bukan cakap bagi tahu Jibril, bagi tahu Nabi Muhammad tu kau pukul sekian, nanti bagi tahu umat pukul 1.10 waktu Zuhur. Tak, dia bukan macam tu, tapi dia memberikan petanda alam. Dah tu boleh guna arah kiblat macam biasa ke? Ya, betul. Memang arah ni lah yang kita akan pakai lah sepanjangnya. Macam saya dah marking ni tadi, inilah saya akan pakai sepanjangnya. Sebenarnya memang dari dulu pun inilah arah dia sebenarnya. Cuma macam saya sebut tadi, bila kita dah terbiasa dengan gadget, kompas ke, apps ke, handphone ke, apa benda semua, kita tak sedar sebenarnya peralatan kita tu dia terdedah dengan gangguan medan magnetik. Sebab kompas ni cara operasi dia adalah bergantung kepada medan magnetik. Tapi medan magnetik tu boleh terganggu sekiranya ada besi di keliling. Macam contoh lantai ni ada BRC, bawah ni ada besi lah, besi kan. Dia akan kacau lah. Ke korang tak pernah try letak kompas dekat-dekat dengan katil, nanti dia lari-lari sikit. Macam saya, kalau saya letak handphone tu kat sini, dia tunjuklah situ utara. Nanti dekat sikit dengan macam ni ada kompresor ni besi, nanti dia lari sikit macam tu. Macam tu lah, itulah maksudnya gangguan medan magnetik. Benda tu akan efek lah. Biarlah apps tu canggih macam mana pun, sensor dia dah terganggu, nak buat macam mana? Itulah dia. Nurulillah Muhammad Zain baru masuk. Okey Dah berlalu Istiwa Al-Azam pukul 5.18 minit petang tadi Tak apa, setahun 2 kali Istiwa Al-Azam ni. Setahun 2 kali. 28 Mei pada pukul 5.18 minit petang, dan sekali lagi 16 Julai pukul 5.26 minit petang. Dia berlaku setiap tahun.
Okey, berlaku setiap tahun. Tuan, kalau saya cek 5.45 petang boleh ke masih cek arah kiblat? Tak, dia dah lari. Tak payah 5.45. 5.20 tadi pun dia dah lain dengan 5.18 dia dah lain. Tapi tak jauh sangat lah. Okey, jadi istiwa azam ni kita gunakan kaedah yang kata orang kaedah ortodok lah. Dia tak canggih. Kita tak ada teknologi pun. Smile always. Dapat sempat 5.18 tadi, alhamdulillah. Bila lagi tarikh secara kiblat? Tarikh next adalah 16 Julai. 16 Julai pukul 5.26 minit petang. Okey, 5.26 minit petang. Okey. Setahun 2 kali, 28 Mei pukul 5.18. 16 Julai 5.26 minit petang. Kalau tahun lompat, tarikh dia 27 Mei pukul 5.18. 15 Julai pukul 5.26 minit petang. Okey. Ya, setahun 2 kali. Betul. Tak dapat cek redup tak apa. Lain kali boleh cari. Okey, kalau yang orang ukur betul-betul, dia sebenarnya hari-hari dia boleh cek. Tapi dia orang ada kira-kira dia lah. Tu ilmu tinggi lah. Tu saya pun tak tahu. Dia ada pengiraan dia. Tapi saya pernah tengok, tapi saya macam tengok macam kompleks pula dia punya kira-kira dia tu. Jadi saya tak berapa explore sangat lah. Tapi tak tahulah, nanti kalau satu hari nanti ada peluang tu nak faham benda tu, menarik juga. Berapa sudut yang baru? Tak, sudut ni sama. Sudut dia sama. Cuma macam saya cakap tadi lah, ini adalah kaedah yang tanpa teknologi. Kita hanya menggunakan petanda alam saja, iaitu bayang-bayang. Okey, kalau kita gunakan kompas ni cara operasi dia adalah menggunakan magnetik. Jadi kita hari ni terdedah dengan banyak gangguan gelombang. Jadi dia akan lari, itu je sebenarnya. Kadang-kadang lepas tu kita dah sibuk kata apps ni tak bagus. Tak, apps tu okey je. Yang masalah tu adalah sensor tu terganggu, isyarat sensor tu terganggu, itu sahaja. Kalau betul-betul memanglah 293 lah. Itu kalau betul-betul korang pergilah dekat kawasan yang tak ada internet, Padang yang tak ada apa-apa. Jangan dekat dengan Tianggul. Dekat dengan Tianggul dia ada besi, terkacau lah nanti. Yang tak ada gangguan medan magnetik lah. Lepas tu korang buat kaedah ni pada hari dan masa yang saya sebut tadi. Pacak je tiang pun jangan besi, kayu je. Lepas tu ambil bayang-bayang dia macam ni kan, letak je. Saya letak tukul bayang-bayang tu macam ni. Sanalah arah kiblat, bukan sini sana. Okey 5.25 baru dapat, sebab 5.8 dah gelap, tak ada matahari, baru dapat. Boleh ke macam tu? Tak boleh. Tapi kata orang untuk di masa ni dia tak berapa tepat lah, dia akan ada lari sikit. Tapi kita orang awam, mudah-mudahan Allah ampunkan. Itu je yang mampu kan, nak tepat sangat. Kadang-kadang terlari juga. Dah ada marking macam ni pun kadang-kadang bentang sejadah lagi juga. Macam itulah. Kita peringkat awam. Kita bukan orang yang orang soleh, orang ulama besar semua kan. Jadi mudah-mudahan Allah terimalah amalan kita tu atas sebarang kekhilafan. Okay. Macam lewat dah tu bang. Iyalah, betul. Sekarang dah lambat memang. Dah lambat dekat sejam. Salam bang. Dia lambat korang lah yang baru masuk. Kita live dah awal tadi, pukul 5 lagi. Tapi sebab ada orang ni, saya cerita je lah. Tadi degree komplas dapat berapa? Tempat saya dia interference medan magnetik tinggi hampir 20. Dia boleh lari sampai 20. Sebab tu saya tak tengok kompas. Okay. Tadi ada perubahan kiblat ke masa ukur? Tak ada. Tiap tahun saya buat macam ni, dan marking tu tak lari, sama je. Saya memang tak pakai kompas sebab rumah saya gangguan medan magnetik sangat tinggi. Sebab tu saya tak boleh pakai kompas. Saya letak kat sini nombor lain, saya alihkan sikit kat sini dan nombor lain. Saya masuk dalam rumah dan nombor lain. Kalau buat dalam rumah boleh tak? Kalau bayang-bayang sampai masuk dalam rumah boleh lah. Katakan sini pintu, ada frame pintu tunjuk, boleh je. Macam saya, rumah saya ni design dia memang tak masuk matahari, tak masuk cahaya matahari.
tempat saya 5.30 tadi matahari dah tak ada, macam mana nak tengok je. Guna apps boleh, memang guna apps boleh pakai je. Cuma ini adalah kaedah, kata orang, kaedah tanpa teknologi. Bayangkan satu hari nanti dah tak ada handphone, tak ada kompas pun tak ada. Inilah cara dia, tu je. Okay. Kalau yang buat tu sama dengan apps, baguslah. Maksudnya peralatan anda tidak ada gangguan. Sebab kita hari ni penuh dengan macam-macam. Sebab gadget dah banyak sangat, jadi dia banyak sangat interference. Jadi dia akan mempengaruhi sebenarnya sensor kita tu. Dia jadi macam ada lari-lari. Tempat saya ni kuat, dia punya lari sampai 20 darjah. Okey. Okey, sekarang dah sejam lebih lah ni kan. Dari tadi handphone pun dah panas dah lah, matahari kan. Tadi dah lag. Ni kejap lagi dia tersangkut lagi. Saya ukur dekat luar tadi dengan ukur dengan apps rumah sama je. Kalau sama bagus, alhamdulillah. Sebab interference ni dia mana kita tahu. Gangguan kan mana tahu. Baguslah kalau tak ada gangguan medan magnetik, tak ada gangguan medan magnetik, baguslah. Maksudnya senang lah, boleh lah pakai kompas. Macam saya tak boleh. Saya tak boleh pakai kompas. Okey. Arah kiblat ni sampai bila-bila, macam memang sampai bila-bila lah. Sebab Kaabah tu memang kat situ je. Yang lari tu kita punya gadget. Sebab ada, kenapa? Sebab interference tadi. Macam saya ni, utara belah sana. Tapi kalau saya letak kompas, dia akan tunjuk kejap kat sana, kejap kat sana. Dia lari. Macam saya nak tahu arah utara, saya terpaksa tengok bintang. Saya terpaksa tengok bintang dengan buruj urusan meja dekat belah sana kan. Baru saya boleh tahu arah utara. Kalau nak arah kompas, tempat saya tak dapat. Durasi masa check tu boleh berapa lama. Dia yang betul-betul 5.18 lah. 28 Mei pukul 5. Pada 28 Mei adalah pukul 5.18 minit petang. Sebab waktu tu lah matahari betul-betul atas Kaabah. Kalau dah 5.19 dia dah condong sikit lah. Okay, kalau situ Kaabah, matahari tu betul-betul tegak. 5.18 kat sini, 5.19 dia dah kat sini, 5.20 kat sini. Macam tu lah. Bila dia dah lari, bayang-bayang tu pun lari lah. Jadi yang tepatnya 5.18 lah. Dan sekali lagi pada 16 Julai pukul 5.26 minit petang. Okey, jadi saya ingat cukup setakat ni sajalah. Terima kasih yang kalau yang memang dah stay daripada pukul 5 tadi yang stay daripada pukul 5 sempatlah tengok pukul macam mana selotip tu boleh ada kat situ. Okey, ini tadi bayang-bayang kat sana. Sini semua cerah ni tadi. Okey, tapi sekarang itulah dah sejam berlalu. Okey, jadi saya ingat cukup setakat ni saja perkongsian saya pada hari ini. Berapa darjah kalau betul-betul ikut kompas? Dia 93. Okey. 16 Julai jangan lupa share. Kalau cuaca cerah macam ni, share lah. InsyaAllah. Harap ada rezeki Harap ada rezeki. Berubah banyak ke? Dia tak berubah pun. Yang berubah saya sebut tadi interference dia sebenarnya yang menyebabkan dia lari. Tapi kalaulah korang memang dari awal buat kaedah macam ni, kaedah petunjuk alam, memang dia tak lari, dia sama je. Okey. Tu matahari dah kat situ. Bajet dalam pukul 6.30 nanti dia terlindung dengan bukit sana. Okey. Kalau sebelum ni kadang-kadang saya teropong matahari, tapi hari ni peristiwa Al-Azam, fokus tengok bayang-bayang, tak teropong lah. Teropong simpan kat dalam je lah. Saya baru tahu tuan punya TikTok. Okey, boleh scroll lah scroll. Sekarang lari banyak tak? Tak lari pun, sikit pun tak lari. Sebab saya marking ni tiap-tiap tahun. Tak lari. Macam sebelum saya kat TikTok, saya kat YouTube saya pun ada buat. Macam ni lah. Memang boleh kata tiap tahun saya buat. Setahun 2 kali 28 Mei pukul 5.18 minit petang, dan sekali lagi 16 Julai pukul 5.26 minit petang. Setiap tahun itulah tarikh dia. Cuma tahun lompat tarikh dia lain sikit, 27 Mei pukul 5.18 minit petang, dan sekali 15 Julai 5.26 minit petang. Sekarang boleh cari check lagi dah lari. Guna penyodok boleh.
Asalkan dia tegak je. Kalau korang letak benda yang melengkung-lengkung, payah lah, letih lah. Okay. Nyodok boleh. Saya tu letak je tukul tu. Relax boleh. Makin dengan biasan waktu sekarang jauh lari tak? Sekarang lari lah. Tadi masa tak payah 5.18. 5.19 tu pun dah ada sikit lari. Sekarang dah sejam lebih lah lari. Ya, 2.93 Okey. Tadi saya guna penyodok sebab batang kayu tu tak boleh diri tegak dapat kiblat rumah baru. Oh, Alia Mansur ni tengah buat rumah baru ke? Tahniah. Okey, baguslah kalau tu. Jadi kita gunakan pertandaan ini. Ni hanya satu kaedah yang kaedah ortodok lah kata orang, tanpa teknologi tanpa teknologi. Okey. Tapi nak guna teknologi silakan, tak ada masalah. Cuma teknologi dia terdedah dengan interference, tapi ini tak ada. Dia punya gangguan dia awan je. Awan lindung memang tak nampak. Itu saja gangguan dia. Tapi kalau teknologi adalah macam-macam. Okey, sensor kita terganggu, signal semua. Okey. Itu sajalah. Jadi saya rasa cukup setakat ni untuk hari ni. Jadi ada rezeki 16 Julai kalau saya ada ke lapangan. Ingat tu, insya-Allah ingat. Cuma itulah kadang-kadang kita tak tahu kan, sibuk macam mana. Terima kasih banyak. Semoga Allah. Terima kasih, doakan. Pergi depan sikit bang. Pergi depan sikit kan bang. Okey. Alamak, baru masuk. Sorry. Saya dah sejam lebih dah ni. Okey, dah sejam lebih. Panas pun panas. Handphone pun panas. Dia dah lag. Okey, hari ini Istiwa Al-Azam 28 Mei pukul 5.18 petang. Kalau terlepas tak apa, kita ada sekali lagi 16 Julai pukul 5.26 petang. Jadi kalau ada ke lapangan, saya ada ke lapangan masa cuaca mengizinkan cerah macam ni. Kalau cerah macam ni, insya-Allah saya akan cubalah kongsi lagi macam ni Okey, jadi dia tak ada ritual apa, dia tak ada apa yang pelik, tak ada kiblat berubah ke apa, tak ada. Dia cuma satu kaedah tanpa teknologi. Kita menggunakan saja petanda alam untuk melihat untuk mengesahkan mana arah kiblat. Maksud saya tu, bayangkan kita tak ada kompas, tak ada handset, tak ada apa. Inilah kaedah dia. Okey, itu saja. Kalau lebih sikit 5.18, dia lari sikit lah. Tadi yang masa live 5.19 tadi dia orang tengok pun dah ada memang lari sikit Okey. Jadi itu saja Terima kasih yang masih lagi stay. Ada 288 tadi. Ada 1k lebih tadi yang tengok sama-sama. Okey. Jadi terima kasih support yang bagi gift semua yang saya tak sebut, minta maaf. Jangan kecil hati. Tapi itulah, silau-silau ni, matahari memancam macam ni, skrin kan tak berapa nampak. Jadi itu je lah. Okey, jadi itu saja untuk kali ni. Ada rezeki peluang 16 Julai saya buat lagi untuk Istiwa Al-Azam. Tapi hari-hari lain saya live jugalah. Live teropong bulan, teropong tengok planet, tengok bintang. Tengoklah apa yang boleh tampak dekat langit. Kita melihat. Saya sajalah suka kongsi kita melihat kebesaran alam Allah jadikan ni. Kat dalam Quran banyak Allah suruh kita banyak-banyak melihat alam Jadi itu je lah. Saya cubalah kongsi apa yang termampu, apa yang saya tu. Tapi kadang-kadang, yelah, cakap direct macam ni, kadang-kadang kita ada tersasul. Kadang tersalah cakap. Itu je lah. Kalau kadang-kadang ada maklumat tersalah saya sebut tu, minta maaf. Okay, sekian saja dari saya. Jumpa lagi di lain peluang, di lain waktu. Assalamualaikum.